Baik, pemecatan Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman sebagai pengerusi Prasarana Malaysia Berhad telah mewujudkan momentum desakan agar latikan politik untuk mengetuai syarikat berkaitan kerajaan atau JLC ini dihentikan. Malah pelan anti rasuah nasional 2019-2023 yang setebal 84 muka surat itu telah menetapkan bahawa ahli parlimen tidak boleh dilantik memegang jawatan dalam JLC. Tetapi lantikan orang politik jadi pengerusi ataupun ahli lembaga pengarah dalam JLC ini dilihat seolah-olah sudah menjadi budaya politik negara. Dan untuk membincangkan perkara ini bersama di talian Dr. Jennery Amir, Fellow Kanan Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Doktor, bagaimana ahli-ahli politik yang dilantik dalam jawatan dalam JLC ini dapat buktikan bahawa mereka ini adalah aset dan bukannya liability terhadap JLC yang diketuai ataupun dianggotai itu? Baik, terima kasih. Kalau mengikut rekod, terdapat kurang-kurangnya 22 ahli politik telah dilantik ke jawatan pengurusi dalam pelbagai JLC di Malaysia. Jadi tidak dapat dinafikan untuk sekian lama, sejak zaman pemerintahan Barisan Nasional lagi, lantikan politik untuk menerajui JLC telah pun berlaku. Malah lebih parah lagi waktu itu. Sampai ada yang menerajui pelbagai 10, 15, malah 20 JLC. Jadi yang menjadi persoalan ataupun pertikaian sekarang ialah bagaimana prestasi ataupun kerenah dan kepimpinan mereka ini yang banyak dipertikaikan dan dipersoalkan oleh pelbagai pihak. Disebabkan mereka ini terjebak dalam salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya sehingga menjadi liability dan aset. Sedangkan mereka seharusnya menjadi pemimpin yang boleh melakarkan hala tuju JLC itu supaya JLC berkenaan yang sebahagiannya merupakan JLC strategik negara termasuk dari ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya adalah untuk memastikan mereka dapat meningkatkan prestasi JLC berkenaan dari segi pendapatan dan keuntungan dan sebagainya. Tapi malangnya setengah mereka ini telah tidak memperlihatkan prestasi yang baik, malah memperlihatkan prestasi yang buruk, menyalahguna kuasa, rasuah dan sebagainya untuk kepentingan pribadi, kroni, keluarga dan sebagainya lagi. Sedangkan mereka telah diberi ganjaran, ada setengah-setengah pada pengurusi JLC ini diberi ganjaran cukup tinggi. Seolah-olah ganjaran allowance bulanan itu tidak cukup, allowance masyarakat tidak cukup, tetapi mereka masih lagi mengambil kesempatan untuk meraih ataupun menggunakan kedudukan itu untuk meningkatkan lagi perolehan dan pendapatan dan ganjaran mereka. Ya, Prof, kita tidak boleh lari bahawa dalam politik ini, pelantikan politik dalam JLC ini sebahagian daripada budaya politik. Sewaktu Barisan Nasional, sewaktu Pakatan Harapan, sewaktu Perikatan Nasional juga berlaku. Tetapi bagaimana pendekatan ini boleh diubah untuk kita pastikan bahawa orang politik yang ingin dilantik itu benar-benar sesuai ataupun layak berdasarkan merit untuk memegang jawatan tersebut dan bukannya sekadar lantikkan sebagai habuan kepada sokongan yang diberikan ataupun sebagai platform untuk mengumpul kekayaan seperti yang disebutkan Prof. Doktor tadi. Menarik. Itu soalan yang cukup menarik dan cukup relevan. Jadi memang saya fikir mana-mana kerajaan atau parti merintah untuk sementara itu mungkin sukar untuk tidak melantik mereka. Jadi kerana ini ada kaitan dengan kedudukan dan kuasa mereka, khususnya dalam keadaan PN sekarang. Mereka memerlukan sokongan daripada pelbagai ahli parlimen. Jadi bagi menambah hati mereka untuk tidak keluar ataupun tidak menyokong mereka, maka kepimpinan tertinggi kerajaan terpaksa untuk melantik mereka itu. Jadi apapun saya fikir ada dua perkara yang saya nak tekankan. Yang pertama ialah harus ada keseimbangan antara lantikan politik iaitu ahli politik dengan ahli profesional, iaitu khususnya di lembaga pengarah. Tapi ada yang berlaku ialah setengah-setengah pengurusi itu membawa ke dalam ahli lembaga pengarah itu kroni-kroni atau rakan-rakannya. Jadi yang paling penting bagi saya ialah ahli politik itu yang mengusirkan jawatan penting dalam JLC itu harus pertama seorang betul-betul ada kelayakan, ada pengalaman. Kerana dengan adanya pengalaman dan kelayakan yang sesuai,
maka ini akan dapat memastikan mereka dapat berada di atas undang-undang betul. Tetapi masalahnya sekarang ialah kadang-kadang pengurusi dilantik itu tidak punya kelayakan. Mungkin ada pengalaman politik, tapi tidak ada kelayakan yang sesuai, khususnya dari segi ekonomi dan sebagainya, untuk memastikan mereka dapat memberi insight, input, pandangan yang bernas untuk bagaimana meletakkan GLC itu berada di atas gerasan yang betul untuk melangkahkan alat tujuannya bagi memastikan GLC Penang dapat memperoleh keuntungan besar. Jadi itu yang pertama. Yang paling penting bagi saya juga ialah harus wujud keseimbangan dari segi profesionalisme dan juga lantikan politik ini. Kerana ahli lembaga pengarah yang dilantik itu harus orang betul-betul ada kelayakan, ada pengalaman, dan yang lebih penting ada integriti, etika, amanah. Bukannya menggunakan kesempatan dan kedudukan itu untuk kepentingan diri dan kroni masing-masing. Kerana ini akhirnya akan merugikan GLC itu sendiri. Doktor, menarik. Tadi doktor sebutkan mengenai keseimbangan. Adakah doktor berpendapat perlu untuk kita wujudkan satu kota ataupun menghadkan kuasa yang diberikan kepada lantikan politik ini untuk kita mencapai keseimbangan yang disebutkan doktor tadi? Sebenarnya setiap GLC ada garis panduannya sendiri. Yang paling penting ialah bagi mereka apa kepada code of ethics yang ada dalam GLC itu, bagi memastikan tidak berlaku salah guna kuasa, bagi memastikan wujudnya takbir urut yang baik, dan paling penting ialah seperti saya sebutkan itu harus ada nisbah yang sesuai dengan mengambil kira pelbagai latar belakang dan kelayakan serta pengalaman ahli lembaga pengarah itu. Ahli lembaga pengarah tidak harus menjadi sekadar rubber stamp yang hanya akor dan tunduk pada tekanan ataupun pada keputusan. Mereka juga turut main peranan untuk memberi pandangan-pandangan yang bernas, yang jitu, yang padu, yang konstruktif, yang betul-betul dapat membantu untuk memastikan GLC itu dapat mencapai objektif dan matlamat pertumbuhannya. Kerana ini saja langkah terbaik, langkah ke hadapan untuk memastikan semua GLC di Malaysia ini berada di atas landas betul dan akhirnya dapat memberi sumbangan kepada negara, memberi pendapatan, memperoleh pendapatan tinggi dan menguntungkan rakyat pada akhirnya. Doktor, kita faham bahawa kebimbangan utama adalah salah guna kuasa ataupun kecenderungan kemungkinan berlaku salah guna kuasa oleh orang politik dalam JLC ini. Tetapi bagaimana sebenarnya kuasa orang-orang politik ini ataupun mungkin pengaruh politik itu dapat dikurangkan dalam mempengaruhi sebarang pembuatan keputusan JLC? Ahli politik yang dilantik sebagai pengurusi tidak harus diberi kuasa eksekutif. Maksudnya mereka harus dilantik sebagai pengurusi bukan eksekutif. Maksudnya mereka tidak boleh campur tangan dalam urusan harian, dalam urusan lantikan, kenaikan pangkat, procurement ataupun perolehan tender dan sebagainya. Kalau mereka diberi kuasa eksekutif yang punya hampir kuasa mutlak, dan akhirnya kalau kebetulan ahli lembaga pengarah itu juga adalah rakan-rakan mereka yang juga punya pribadi yang sama, yang juga penuh dengan otak rasuah, setelah berkuasa sebagai ini sudah itu akan memberi bebanan, akan jadi liability kepada GLC yang memberi kuasa dan kedudukan mereka di situ. Jadi saya harap kerajaan punya keazaman politik untuk memastikan bahawa berlakunya keseimbangan dari profesionalisme dan juga lantikan politik, kerana ini saja langkah ke hadapan bagi memastikan kita tidak terjebak ke dalam terjerumus ke dalam kancah seperti kita saksikan belakangan ini.